Menurut Datuk TJ, ada kemungkinan perempuan-perempuan cantik yang datang berjumpa pemuda tu setiap malam berasal dari syaitan yang mengambil kesempatan untuk menggoda pemuda tu. Assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi bersama saya Syarul dalam segmen Bercakap dengan Jin. Terima kasih semua sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ni kita akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 41 dan 42. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. TJ tarik nafas panjang bila dengar Datuk dia cakap macam tu. Bunyi lolongan anjing semakin kuat, angin semakin kencang, suara orang menjerit semakin galak, diselang-seli dengan lolongan yang memanjang. Datuk TJ suruh TJ turun dulu. Dia nak kunci pintu. TJ terus turun. Bila TJ pijak je tanah, dada dia terus berdebar-debar. Tiba-tiba sebiji pisang muda macam dibalik orang kena dahi TJ. Pandangan TJ jadi berpindah-pindah. Badan tu huyung-hayang. Datuk TJ terus peluk TJ dan dudukkan dia atas anak tangga. Dengan perlahan Datuk TJ tepuk dahi TJ 3 kali berturut-turut. Tam, tam, tam. Pandangan TJ jadi normal balik. Badan tak lagi terhuyung-hayang. Datuk TJ dan TJ duduk di kaki tangga. Mereka berdua merenung suasana malam yang kelam tu. Suara lolongan anjing terus kedengaran. Datuk TJ berkata, selalunya perbuatan ni perbuatan syaitan. Kemudian Datuk TJ bangun menuju ke kawasan tempat buah pisang muda tu jatuh. Seluruh kawasan tu dia periksa. Tak ada buah pisang muda yang dia jumpa, kecuali pelepah pisang yang panjangnya kira-kira 5 inci. Datuk TJ ambil pelepah pisang tu lalu diramasnya sampai hancur dan berkata, mari kita pergi ke rumah batu tu. Mereka berjalan dengan berhati-hati. Setelah berjalan kira-kira 10 minit, mereka berdua pun sampai di kawasan rumah batu 2 tingkat tu. Datuk TJ buat keputusan untuk masuk ke kawasan rumah batu tu dari bahagian belakang yang dipagari dengan pokok-pokok buluh. Tapi dia susah nak masuk sebab bahagian sebelah dalam pokok-pokok buluh tu dilapisi dengan kawat berduri. TJ bertanya, macam mana kita nak masuk tu? Datuk TJ terdiam. Dia pandang ke arah bulan. Terasa angin malam mula bertiup. Suara lolongan anjing makin hebat. Sayup-sayup terdengar bunyi loceng jam dari rumah 2 tingkat tu berbunyi sebanyak 12 kali. Datuk TJ mula berdiri sambil memeluk tubuh. Dia suruh TJ berdiri di sisinya dan berpeluk tubuh juga. Datuk TJ mula membaca sesuatu. Dalam keadaan yang tenang tu, tiba-tiba badan TJ dan Datuk dia ditimpa air macam air hujan, sedangkan hari tak hujan. Cuaca cukup baik pada malam tu. TJ bertanya, air apa tu? Datuk TJ tak menjawab. Angin makin kuat bertiup. Sekali lagi air dari atas tu timpa muka TJ. TJ bertanya lagi, air apa ni tu? Air kencing langsui. Hah? Saya takut tu. Diamlah. TJ terus terdiam. Kemudian Datuk TJ angkat kedua belah tangannya separuh dada dan dibengkokkan sehingga 10 jarinya menghala ke dada. Dia menggerak-gerakkan kepalanya. Sebaik saja Datuk TJ letakkan tangan kirinya ke atas bahu kanan, pokok besar bergoyang dengan hebatnya. Ranting-ranting kering jatuh ke bumi. Bila pokok tu berhenti bergoyang, terdengar suara orang perempuan mengilai panjang. Selain dari suara tu, terdengar juga bunyi orang pukul peha dengan bunyi anjing liar yang menyalak. Lagi sekali, pokok besar tu bergoyang. Datuk TJ masih bertenang. Dia tak peduli dengan suara perempuan mengilai tu. Kemudian Datuk TJ tarik nafas panjang. Serentak dengan tu, suara perempuan mengilai berhenti dan muncul pula suara perempuan menangis panjang. Datuk TJ bersuara, jangan permainkan aku. Datuk TJ terus lompat ke arah pokok besar tu. Pangkal pokok besar tu dia peluk kuat-kuat. Dengan kekuatan yang luar biasa, Datuk TJ boleh menggegarkan pokok tersebut hingga daun dan dahan pokok tu jatuh ke tanah. Suara perempuan mengilai dan menangis terus hilang. Suasana di sekeliling luar rumah batu 2 tingkat tu terasa sunyi. Kemudian Datuk TJ tikam pangkal pokok besar dengan jari kelingking sampai terbenam dalam pangkal pokok tersebut. Bila jarinya dicabut, terdengar suara jeritan yang memanjang dari atas pokok.
pokok. Datuk TJ melompat duduk bersila dekat tepi TJ dan membaca sesuatu. Dalam keadaan yang kelang kabut tu, suara jeritan dari atas pokok berhenti dan muncul seorang wanita dekat bawah pokok berjalan ke arah mereka. Perempuan tu pakai kain serba putih. Bila dia sampai dekat tempat mereka berdua duduk, perempuan tu terus mengilai sambil mengibas-ngibaskan pakaiannya. Ketika itu juga bunyi burung hantu bertambah kuat bersama dengan bunyi lolongan anjing. Kemudian perempuan tu melayang menuju ke atas bumbung rumah batu 2 tingkat tu. TJ bertanya, "Apa benda tu, Tok?" "Itulah Lang Sui. Dia nak ke mana, Tok?" "Entah." Mereka berdua terus berlega-lega dekat tepi pagar pokok buluh tu. Kemudian Datuk TJ tepuk tanah 3 kali. Pam, pam. Seluruh kawasan tempat tu jadi berasap tebal. Datuk TJ tepuk sekali lagi. Kali ni pagar-pagar dari pokok buluh terbelah dua, terbentang jalan berpasir menuju ke dalam kawasan rumah batu 2 tingkat tu. Datuk TJ bersuara, "Masuk." "Baik, Tok." Mereka berdua masuk dengan berhati-hati. Kemudian Datuk TJ tepuk tapak kaki kiri 3 kali dan letakkan ibu jari kirinya ke pangkal hidung. Terdengar satu letupan kecil dan diikuti dengan kepulan asap yang tebal. Bila kepulan asap tu hilang, pokok buluh yang terpisah tadi bercantum balik. Mereka sekarang dah berada dalam kawasan rumah batu 2 tingkat tu. Datuk TJ dan TJ duduk dekat bawah pokok bunga Tanjung. Tingkap bilik tidur rumah tu terbuka. Lampu masih terpasang. Datuk TJ berkata sambil ikat secebis kain hitam di pergelangan tangan kanan TJ, "Kita tengok apa yang akan berlaku. Kau jangan tegur." Tiba-tiba lampu bilik tidur tu dipadamkan buat beberapa minit. Bila lampu tu dihidupkan, pemuda yang sakit tu mendepa kedua belah tangannya sambil menguap. Dia merenung ke bulan dan menjerit terlolong macam anjing. Bila habis menjerit, dia terus padam lampu biliknya. Lepas tu, lampu di bahagian bawah pula menyala. Pemuda tersebut terus buka pintu. Mereka berdua terus berlindung di balik batang pokok Tanjung tersebut. Tiba-tiba, pemuda tu muncul dekat depan pintu. Dia berdiri sambil sandarkan badannya di tiang pintu. Dari jauh, mereka mula terdengar lolongan anjing yang mendayu-dayu. Pemuda tu terus menari sambil menyanyi dengan kuat dan matanya tertumpu ke arah bulan yang mengambang. Kemudian ada seorang perempuan bergaun putih menuju ke arah tempat pemuda itu berdiri. Mereka berpeluk-pelukan. Suara anjing terus menyalak, mendayu-dayu. Angin terus bertiup kencang. Seluruh kawasan rumah tu berbau wangi. Datuk TJ berbisik, "Perempuan tu syaitan, berubah jadi wanita cantik. Mana boleh macam tu? Pemuda tu manusia." Kau baring, rapatkan telinga kanan kau ke tanah. Mata kau renung ke arahnya. Bila TJ buat apa yang Datuk disuruh, dia nampak wajah perempuan tu hodoh sangat. Matanya merah, kepalanya tak ada rambut, hidungnya panjang macam sumbu badak. Dari kedua belah rahangnya terjulur gigi yang panjang macam gading gajah. Datuk TJ bersuara, "Sudah, jangan tengok lama-lama, nanti kau tak boleh tidur." Kemudian pemuda dan perempuan tu melangkah ke arah bangku yang terletak di bawah pokok cempaka. Mereka berdua duduk dekat situ. Pemuda tu berkata, "Kau cantik macam kawan kau juga, Mariatun." Kemudian Datuk TJ ikat secebis kain hitam pada sebatang kayu yang dipacakkan dekat depan mereka. Memang menakjubkan. Mereka dapat dengar perbualan pemuda tu dari kain hitam tu. Perempuan tu berkata, "Jangan kau tinggalkan aku dan kawan-kawan aku." Pemuda tu terus ketawa dan terus dukung perempuan tu. Dibawanya ke rumah di tingkat atas. Beberapa saat kemudian, lampu di bilik tidur menyala. Perempuan tu buka gaunnya lalu merangkut pinggang pemuda tu. Kedua-duanya rebah di atas ranjang. Datuk TJ terus ajak TJ balik. Sebaik saja mereka sampai di kaki tangga rumah, mereka terdengar suara jeritan orang perempuan diikuti suara orang lelaki cukup nyaring dan meremangkan bulung roma. Jeritan dari lelaki tu memanjang dan bergema. Suara jeritan tu berlarutan hingga beberapa jam. Bila bulan di langit ditutupi awan, suara jeritan pemuda tu akan berhenti. Datuk TJ tak hiraukan semuanya tu. Dia sandarkan badan ke dinding. TJ rebahkan badan di atas lantai. Beberapa minit kemudian, TJ terlena. Pagi tu, Datuk TJ sengaja ajak TJ pergi mandi embun berhampiran kawasan rumah batu 2 tingkat tu. Kemudian, mereka terus menceroboh ke kawasan rumah tu. Mereka berdua masuk ikut sebelah kanan rumah tersebut. Menurut Datuk TJ, kebanyakan pokok-pokok yang tumbuh dekat situ semuanya dari jenis daun yang ada khasiat. Sedang mereka asyik mandi embun, tiba-tiba seekor kucing hitam muncul dari celah-celah rimbunan pokok buluh. Rupa kucing tu pelik. Seluruh badannya berwarna hitam, tapi
Di bahagian mukanya terdapat bulu putih yang tumbuh melintang. Kucing tu terus menerkam ke arah Datuk TJ dan nak gigit ibu jari kaki Datuk TJ. Cepat-cepat Datuk TJ mengelak. Kucing tu terus melompat dan nak gigit tangan kiri Datuk TJ pula. Datuk TJ terasa ada sesuatu yang pelik dekat kucing hitam tu. Kucing hitam tu bukan kucing sebarangan. Datuk TJ bersuara, "Bersedia!" Serentak dengan tu Datuk TJ hentakkan tumit kaki kanannya ke tanah sebanyak 7 kali. Kucing hitam tu tak mampu bergerak. Datuk TJ petik jarinya dan berkata, "Berambus kau!" Kucing hitam tu terus tercampak ke dalam perdu buluh. Sekarang mereka dah berada betul-betul dekat depan pintu rumah batu 2 tingkat tu. Datuk TJ periksa keadaan pintu rumah tersebut macam mencari sesuatu. Tiba-tiba pintu rumah tu terbuka. Terkejut mereka berdua. Pemuda tu muncul dekat depan mereka dengan senyuman. Pemuda tu bersuara, "Nak ganggu saya?" "Tak, kami tersesat." Silakan masuk." Mereka berdua masuk ke dalam rumah pemuda tu. Pemuda tersebut nampak kemas. Orangnya tinggi, kurus. Wajahnya agak pucat dan kurang bermaya bila melangkah. Nampak macam orang keletihan dan kurang tidur. Pemuda tu bersuara, "Nak minum apa?" "Tak payah, kami dah minum. Saya kurang tidur, malam tadi isteri saya datang." "Isteri?" "Ya, kenapa?" Datuk TJ tak menjawab. Kemudian pemuda tu bercerita orang-orang kampung singkirkan dia sebab dia berkahwin sendirian. Datuk TJ hanya anggukkan kepala je. Ternyata cerita pemuda tu amat berbeza dengan apa yang Datuk TJ dengar. Kemudian pemuda tu bawa mereka berdua ke dapurnya. Dia tunjukkan periuk dan kuali yang selalu digunakan oleh isterinya. Pemuda tu juga tunjukkan beberapa helai rambut isterinya yang disimpan dalam botol. Tapi bila Datuk TJ nak masukkan paku dalam botol yang ada rambut isterinya, pemuda tu melarang. Pemuda tu berkata, "Pesan isteri saya jangan bawa paku bila datang ke sini. Rambutnya tak boleh kena paku, nanti rumah terbakar. Maafkan saya, berapa bini awak?" 3 orang. "Bila dia datang melawat awak?" "Sebelah malam bila bulan mengambang. Mereka datang bergila-gila." Setelah habis berbual, Datuk TJ minta diri untuk pulang. Pemuda tu hantar mereka sampai ke pintu pagar. Datuk TJ berkata, "Dia macam tahu gerak-geri aku." Mereka berdua teruskan perjalanan. Tiba-tiba, "Berhenti dulu." Datuk TJ tengok pokok-pokok ketapang yang tumbuh dekat situ. Kemudian dia periksa setiap batang pokok ketapang yang ada dekat situ. TJ bertanya, "Apa yang Tok cari?" "Tak ada apa-apa." "Kalau tak ada apa-apa, kenapa Tok periksa pokok tu?" Kau ni banyak cakap sangat. Jalanlah." Sampai di rumah, Datuk TJ terus masak air dan buat kopi. Ketika mereka sedang minum, TJ terdengar suara orang batuk dekat luar. Datuk TJ segera letak cawan dan mata kanannya dikecikkan. Dia macam melihat sesuatu dekat luar rumah. Datuk TJ bersuara, "Naiklah." Seorang lelaki muncul di muka pintu. "Silakan duduk." "Terima kasih. Macam mana dengan anak saya?" "Sabarlah, saya tengah berusaha. Malam tadi dia datang ke rumah saya. Dia nak tikam emaknya dengan bulu runcing. Dia marahkan emaknya sebab awak ada dekat sini." "Malam tadi?" "Pelik?" "Tak pelik, memang dia datang. Nasib baik lepas saya pujuk, dia tinggalkan rumah saya." Wajah Datuk TJ kelihatan cemas setelah dengar cerita dari ayah pemuda tu. Menurut ayah pemuda tu, rumah batu tu milik arwah ayahnya yang berasal dari Indonesia. Rumah tu didirikan dari hasil rompakan yang dilakukan oleh arwah ayahnya ketika di sana. Dalam rancangannya, duit yang dirompak dari orang-orang Belanda tu akan dikumpulkan untuk digunakan bagi menentang penjajah Belanda. Kerana arwah ayahnya cekap dalam kira mengira dan dianggap amanah, lalu dia dilantik sebagai penyimpan duit rompakan tu. Tiba-tiba arwah ayahnya gelap mata, lalu melarikan duit tu ke tanah Semenanjung. Bila sampai di Semenanjung, ayahnya tukar nama dan membeli sebidang tanah, lalu mendirikan rumah batu tu. Di samping tu menjalankan perniagaan kayu balak dan lumbung. Sayangnya, rumah tu tak dapat didiami oleh arwah ayahnya kerana ada lembaga hitam yang tangannya berbulu mengganggu ayahnya tu. Katanya lagi, masa zaman pemerintahan Jepun, rumah tu dijadikan markas tentera Jepun untuk memancung kepala orang-orang yang menentang mereka. Bila Jepun kalah, rumah tu dijual pada saudagar Cina. Tetapi saudagar tu memulangkan kembali rumah tersebut pada warisnya. Datuk TJ bertanya, "Bila ayah awak meninggal?" "Sebelum Jepun mendarat di Kota Baru, Kelantan dalam tahun 1942. Apa amanatnya pada awak?" "Dia mahu anak saya atau cucunya dihantar ke Padang Panjang, Sumatera untuk belajar agama.
Dia mahu cucunya jadi seorang ulama yang terkenal. Awak tunaikan amanatnya. Saya tunaikan. Anak yang mana awak hantar ke sana? Anak saya yang tinggal di rumah batu tu. Berapa lama anak awak dekat sana? Baru 2 tahun dekat sana. Dia tak nak belajar dan pulang ke sini, lalu tinggal dekat rumah tu. Suasana dalam rumah tu terasa amat sepi. Datuk TJ dan ayah muda tu tak berkata walau sepatah pun. Tiba-tiba Datuk TJ bersuara, "Sabarlah, nanti saya usahakan. Dengan izin Allah, anak awak akan pulih. Terima amanah senang, tapi nak menunaikan amanah memang susah. Banyak godaan dan dugaannya. Kalau kurang iman, jahanam diri sendiri dan balanya berterusan. Anak saya terima bala dari perbuatan datuknya? Entahlah, hanya Allah yang mengetahui dalam hal ni. Saya rasa perbuatan ayah saya tidak bertentangan dengan hukum agama. Dia rampas harta musuh dalam keadaan darurat atau berperang. Saya faham, kalau tak silap, perbuatan tu diharuskan oleh agama Islam. Malah Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya. Harta rampasan tu dibahagi-bahagikan atau digunakan untuk kebajikan agama. Tetapi ayah awak tak amanah, dah menyimpang jauh dari hukum Islam." Ayah pemuda tu terdiam mendengar keterangan dari Datuk TJ. Kemudian dia minta diri untuk pulang. Kemudian Datuk TJ berkata kepada TJ, "Kau tunggu rumah, aku nak ambil air semayang." Belum pun sempat TJ menjawab, Datuk dia dah hilang dari pandangan. Tak tahu ke mana datuknya pergi. Kemudian TJ kemas semua cawan dan piring kosong dibawa ke dapur. Lepas siap basuh semua, dia ke ruang tengah rumah. Dia tengok datuk dia tengah baca surah Yasin. Kemudian dia berzikir panjang. Lebih kurang pukul 2 petang, mereka berdua kumpulkan akar-akar kayu dan batu yang dijemurkan dalam baldi kecil. Kemudian bawa barang-barang tersebut ke rumah batu tu. Bila sampai dekat pintu pagar rumah batu tu, Datuk TJ tepuk baldi dengan tangan kanannya dan pintu pagar tersebut terbuka dengan sendiri. Sebaik saja berada di halaman rumah tu, Datuk TJ ambil 3 biji batu dibuang ke arah kanan dan 3 urat akar kayu dibuang ke arah kiri. Kemudian Datuk TJ membaca sesuatu. Dia ambil sebiji batu lagi dan batu tu digosokkan berkali-kali. Lepas tu dia letak batu tu betul-betul dekat depan pintu rumah. Bila Datuk TJ pijak je batu tu, pintu rumah terbuka dengan sendiri. TJ terpandang macam ada seorang wanita berdiri dekat muka pintu, kemudian hilang. Datuk TJ berkata, "Mari masuk, Tamah." "Untuk apa, Tok?" "Mari masuk." TJ terasa berat nak melangkah. Bulu roma dia mula meremang. Bila dia renung ke arah pintu, TJ macam terpandang orang berjanggut panjang beberapa saat. Bila orang tu hilang, muncul pula perempuan cantik berhidung panjang sampai ke dada. Bila perempuan tu hilang, muncul pula orang tengah makan bara api. Semuanya bertukar ganti dalam masa yang cukup pantas. TJ bersuara, "Saya takut, Tok." "Mengarut. Mari, mengucap Tamah." Mereka terus melangkah ke dalam ruang rumah. Keadaan dalam rumah tu kelihatan suram dan sama-sama. Datuk TJ buka salah satu tingkap dekat situ. Barulah TJ nampak pecahan kaca dan tembikar berselerakan dekat lantai. Kerusi dan meja dah berlubang-lubang dimakan oleh anak-anak. Di kaki tangga untuk naik ke tingkat atas, terdapat sebuah busuk jantan yang tingginya hampir 5 kaki. Mereka berdua terus menuju ke tingkat atas. Terdapat 5 bilik di tingkat tersebut. Salah sebuah bilik di situ kelihatan bersih dengan lansir kuning terpasang dengan rapi. Beberapa keping patahan dari batu nisan kelihatan berselerakan di muka pintu bilik tu. Mereka berdua jenguk ke dalam bilik. Mereka nampak pemuda tu tengah tidur atas katil dengan beralaskan daun-daun ketapang kering sambil peluk batu nisan. Bila Datuk TJ nak masuk ke bilik tu, rumah tu bergegar disertai dengan bunyi dentuman yang amat kuat macam bunyi peti. Mereka berdua mula terdengar bunyi air hujan mencurah-curah dekat luar. Datuk TJ cepat-cepat buka tingkap. Ternyata hari tak hujan, cuaca cukup baik. Satu hal yang menakjubkan, bila tingkap terbuka, tak ada dengar apa-apa pun. Bila tingkap ditutup, macam-macam bunyi terdengar. Datuk TJ rapat ke katil pemuda tu. Bila dia duduk di sisinya, TJ ternampak sepasang tangan yang berbulu sebesar pokok pinang keluar dari dinding bilik. Tangan tu nak terkam leher Datuk TJ. Datuk TJ terus bersuara, "Aku akan kembalikan pada orang yang berhak. Jangan ganggu kami dan perdayakan anak cucunya." Sebaik saja Datuk TJ selesai berkata, tangan berbulu tu hilang dari tepi dinding bilik. Datuk TJ cuba kejutkan pemuda tu, tapi setiap kali dia pegang kaki pemuda tu,
bayang-bayang perempuan akan muncul di atas katil. Kemudian Datuk TJ baca beberapa potong ayat Al-Quran dari surah Jin. Serentak dengan tu, pasir dan batu berterbangan dalam bilik tu. Datuk TJ tak peduli. Dia terus baca sampai bayang-bayang perempuan tu hilang. Bila keadaan dah tenang, Datuk TJ kejut pemuda yang tengah tidur tu. Wajahnya nampak pucat. Dia terus bercakap dengan suara yang tak berapa jelas dan susah nak difaham. Tiba-tiba pemuda tu terus melompat dan berbunyi macam suara kucing yang tengah marah. Pemuda tu menerkam ke arah Datuk TJ. Datuk TJ terus tekan kepala katil dengan ibu jari kiri dan pemuda tu terpelanting ke belakang. Kemudian dia duduk dan menentang Datuk TJ dengan kuasa matanya. Dengan tenang, Datuk TJ membalas serangan. Pemuda tu terus rebah atas katil. Kemudian Datuk TJ terus baca surah Al-Falaq dan membisikkan beberapa potong ayat Al-Quran hingga pemuda tu membuka matanya. Datuk TJ cepat-cepat dukung pemuda tu keluar dari rumah tersebut. Bila mereka berada di luar kawasan rumah tu, tiba-tiba hujan panas turun mencurah-curah. Peliknya hujan panas tu terjadi dalam beberapa meter je dari kawasan rumah batu tu. Bila mereka sampai di rumah, Datuk TJ terus mandikan pemuda tu dengan air yang TJ ambil dari sungai. Kemudian Datuk TJ cabut 7 helai rambut pemuda tu di bahagian umbun-umbun. Rambut tu Datuk TJ simpulkan dan suruh TJ tanam. Lepas tu Datuk TJ suruh TJ buat air kopi panas yang dicampurkan dengan bawang putih. Datuk TJ suruh pemuda tu minum. Lepas habis pemuda tu minum, dia mula batuk dan bersin. Dia sendawa berkali-kali. Mukanya kelihatan berpeluh dan merah. Pemuda tu bertanya, "Mana mak dan ayah saya?" "Ada. Kau nak jumpa dia?" "Nak." "Cuba kau mengucap sekarang." Pemuda tu terus mengucap dengan lancarnya. Datuk TJ gembira dan suruh TJ panggil kedua orang tua pemuda tu. Bila kedua orang tua pemuda tu sampai, ibunya menangis. Dia tak terfikir anaknya akan kembali ke pangkuannya, walaupun wajah dan tubuh anaknya agak berbeza dari dulu. Datuk TJ melarang ibu pemuda tu pegang tubuh anak kesayangannya dan suruh mereka duduk dekat depan pemuda tu. Datuk TJ bertanya sambil pandang pemuda tu, "Kau jawab pertanyaan aku sebelum kau jumpa dengan kedua orang tua kau." "Baik. Siapa nama ayah kau?" "Ansaruddin Hasibuan." "Mak kau?" "Teh Mayang Mengurai." "Salah!" Datuk TJ terus pegang leher pemuda tu sambil cabut sehelai bulu roma telinga kanan dia. Bulu tu kemudiannya Datuk TJ letak atas tapak tangan kanan, lalu dihembus bulu tu dengan hidungnya. Bulu roma tu kelihatan melayang-layang dalam ruang rumah. Datuk TJ berkata, "Pulanglah ke tempat asalmu dan jangan ganggu anak cucu Adam lagi." Bulu roma yang berterbangan dalam rumah terus menuju ke muka pintu. Semua yang ada dalam rumah tu tercengang-cengang. Mereka semua terdengar suara orang perempuan menangis dengan sayu. Tak tahu dari arah mana suara tu datang. Bila keadaan kembali tenang, Datuk TJ terus bertanya pada pemuda tu, "Siapa nama mak kau?" "Rabiatun." "Betul." Lepas tu Datuk TJ suruh pemuda tu cium lutut ibunya. Bila dia selesai cium lutut ibunya, pemuda tu segera peluk ayahnya sambil minta maaf. Mereka berpelukan sambil menangis. Dengan izin Datuk TJ, pemuda tu dibenarkan pulang ke rumahnya. Tapi Datuk TJ pesan, sebelum masuk ke rumah, dia kena mandi dulu di bawah tangga atau di pintu rumah. Datuk TJ tak bagi ayah pemuda tu ikut pulang sama. Datuk TJ berkata, "Awak duduk dekat sini sampai lepas waktu asar. Banyak perkara yang nak saya tanya pada awak." Kemudian pemuda tu dan ibunya segera berangkat. Sementara tunggu waktu asar, TJ masak nasi dan goreng ikan gelamu masin, pemberian ayah pemuda tu semalam. Lepas solat barulah mereka makan. Lepas makan, mereka berehat di anjung rumah. Masa berehat itulah Datuk TJ soal bermacam-macam hal pada ayah pemuda tu. Datuk TJ berkata, "Harta anak yatim, harta pusaka dan amanah orang jangan dipermainkan. Kalau tak sanggup, jangan diterima." "Maksud awak?" "Saya tak faham." "Saya rasa ini pendapat saya. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Sepasang tangan yang berbulu di rumah batu tu merupakan petunjuk dari Allah bahawa rumah yang dibina oleh arwah ayah awak tu dari duit yang diperolehi secara tidak halal." "Saya faham cakap awak. Saya bukan apa-apa, cuma mengingatkan kalau nak buat rumah, biarlah dari duit yang halal. Sebab rumah tu tempat kita berlindung dan buat amal ibadat. Buat rumah dari duit yang halal, berkatnya lebih. Hati kita sentiasa tenang bila bernaung di bawahnya." Lebih kurang pukul 6 petang, barulah ayah pemuda tu meninggalkan rumah khas mereka berdua. Sebelum dia melangkah, dia bertanya pada Datuk TJ, "Kerja awak dah selesai?" "Belum." "Apa yang belum selesai?" "Saya nak pergi ke rumah batu tu lagi malam ni. Kalau awak nak ikut, datanglah lepas waktu isyak." "Boleh juga, nanti saya datang." "Baguslah tu.
Bila masuk waktu maghrib, hujan turun dengan lebatnya. Dari maghrib hingga masuk waktu isyak, Datuk TJ terus berzikir. Hujan yang lebat tu disertai bunyi petir dan angin yang kuat. Tiba-tiba, satu ledakan petir yang kuat bergema. Sinarannya menerangi seluruh rumah. Bila cahaya kilat tu hilang, TJ nampak ada seorang perempuan berdiri tak jauh depan datuk dia. Perempuan tu berkata, "Kau rampas suami aku. Binatang, kau harus bersedia menerima pembalasan." Wajahnya bertukar jadi merah. Datuk TJ segera berdiri dan bersuara, "Kau Puteri Mayang Mengurai?" "Ya, kenapa? Dari mana kau datang?" "Dari Gunung Tahan." "Bohong, kau syaitan. Kau langsung menjelma jadi manusia untuk perdaya manusia." "Itu soal aku, bukan soal kau. Aku mahu suami aku. Aku bersedia pulangkan orang yang kau sayang. Kalau kau benar manusia, buktikan yang diri kau manusia. Bukankah dengan wujudnya aku di sini membuktikan itu semua? Masih belum cukup? Apa lagi yang kau mahu? Kau berdiri dekat situ, jangan bergerak-gerak." "Baik." Kemudian Datuk TJ mula meluruskan kedua belah tangannya dan membaca ayat kursi. Perempuan tu tersenyum, tapi bila sampai pada ayat pertengahan, perempuan tu mula terdiam. Malah cuba bagi isyarat pada Datuk TJ supaya jangan teruskan pembacaannya. Datuk TJ tak peduli. Dia terus baca ayat tersebut. Bila sampai pada ayat terakhir, seluruh badan wanita tu jadi merah. Dia terkapai-kapai macam minta tolong. Dalam beberapa saat, badan yang merah menjadi hitam macam arang, kemudian terus hilang. Datuk TJ duduk kembali atas tikar sembayangnya. Hujan dan petir masih berterusan dekat luar. Datuk TJ bersuara, "Masih belum datang lagi." "Sabarlah Tok, mungkin sebab hujan." "Betul juga cakap kau Tamah. Kita tunggu sampai hujan teduh Tok." "Aku fikir pun macam tu juga. Sebaik saja hujan berhenti, ayah pemuda tu pun sampai." Datuk TJ berkata, "Kita pergi sekarang." "Boleh? Saya ada bawa lampu picit." "Tak pakai lampu picit pun tak apa. Gelap, nanti tak nampak jalan." Mereka pun mulakan perjalanan. Lebih kurang 10 minit berjalan, mereka sampai ke rumah batu tersebut. Bila mereka berada dalam rumah batu tu, keadaannya berbeza dengan keadaan sebelah pagi tadi. TJ tak rasa seram atau takut. Datuk TJ terus kumpulkan kayu dan papan-papan buruk, lalu dibakarnya. Api yang marak tu menerangi bahagian bawah rumah batu tu. Kemudian Datuk TJ cari bahagian sudut rumah tu yang mengarah kiblat. Dia duduk bertafakur beberapa minit dekat situ. Bila selesai, Datuk TJ berkata, "Sekurang-kurangnya 3 gadis Cina telah dirogol dan dibunuh oleh tentera Jepun dekat rumah ni. Mayatnya ditanam di belakang rumah." Menurut Datuk TJ, ada kemungkinan perempuan-perempuan cantik yang datang berjumpa pemuda tu setiap malam berasal dari syaitan yang mengambil kesempatan untuk menggoda pemuda tu. Tiba-tiba ayah pemuda tu berkata, "Tangan yang berbulu berpunca dari apa?" "Saya tak tahu. Itu kuasa Allah. Kejadian tu mungkin sebagai petunjuk pada manusia supaya jangan tamak dan hauloba kerana mahu hidup senang dan tergamak melakukan pecah amanah. Sudahlah, mari kita pulang." Mereka pun segera pulang. Sebaik saja mereka sampai di kaki tangga, satu ledakan petir terjadi. Cahaya kilat tu menerangi seluruh kawasan di sekitar mereka. Bila cahaya kilat tu hilang, mereka terkejut besar sebab di bahagian bumbung rumah batu 2 tingkat tu kelihatan api menjulang-julang. Api tu terus marak dan membakar seluruh rumah batu 2 tingkat tersebut. Datuk TJ tak menghiraukan kejadian tu. Malah dia suruh mereka balik ke rumah. Sepanjang malam tu, TJ tak dapat tidur sebab memikirkan kejadian yang dia lihat. Pagi esoknya mereka pergi ke rumah batu tu. Tak ada apa yang tinggal kecuali tiang batu yang terpacak. Datuk TJ nasihatkan ayah pemuda tu supaya jual atau wakafkan tanah rumah tu. Kalau jual, duitnya jangan ambil 1 sen pun. Serahkan pada Baitumal atau rumah anak-anak yatim. Ayah pemuda tu berkata, "Lagi apa yang mesti saya buat?" "Beramal pada Allah, mohon limpah rahmat darinya." 2 hari kemudian, sedang TJ dan datuk dia berkemas untuk pulang, ayah pemuda tu datang berjumpa Datuk TJ, lalu menyerahkan duit sebanyak RM500 sebagai tanda terima kasih atas kejayaan Datuk TJ mengubati anaknya. Datuk TJ berkata, "Simpan duit awak tu. Saya tak cari makan dengan cara ni. Saya tolong sesama manusia dengan ikhlas. Kebolehan yang ada pada saya adalah milik Allah. Maafkan saya, tapi saya mahu bersedekah. Sedekahlah pada fakir miskin." Kemudian ayah pemuda tu hantar mereka berdua ke perhentian bas. 3 bulan kemudian, ayah pemuda tu datang berjumpa Datuk TJ dan beritahu tanahnya dah dijual dan duitnya dah diserahkan pada Baitumal. Ayah pemuda tu berkata, "Anak saya dah sihat. Saya akan hantar dia ke Padang Panjang untuk belajar agama." "Baguslah tu.
Ayah pemuda tu menangis terisak-isak ketika meninggalkan halaman rumah Datuk TJ. Okey sahabat semua, kita sambung di siri akan datang. Jangan lupa like dan komen video ni. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.